kita lihat kepada Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Tadi kalau kita lihat tajuk tentang perlembagaan dan juga tentang ciri perlembagaan itu sangat popular untuk bab 2. Untuk bab 3 pula yang paling popular adalah Raja Berperlembagaan. Sangat popular Raja Berperlembagaan. Jadi kita akan lihat kat sini bab 3 tentang Raja Berperlembagaan Demokrasi Berparlimen. So dia ada dua. Sistem pemerintahan negara kita, kalau orang tanyalah, apa sistem pemerintahan negara kita? Itulah dia, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey. Soalan yang pertama ditanya tentang fungsi Majlis Haji Raja. Ini dalam Negeri Sembilan. Okey, kalau kata kamu jumpa soalan dalam SPM nanti, dia bagi dalam bentuk macam ni konten bentuk macam ni, dia ada petikan. Tolong baca petikan ni betul-betul. Sebab dalam petikan ni sebenarnya dia mungkin membantu kita untuk soalan yang A. Mungkin dia ada dah hint sikit untuk soalan A. Mungkin dia ada untuk kita boleh tarik dia, kita boleh tengok ini ada jawapan B nanti boleh ambil daripada sini ni. Ataupun untuk soalan kebat, dia boleh ambil daripada sini. So kita kena lihat kat sini kita kena lihat kena baca. Ceritanya kita kena baca. Jadi kalau kat sini dia kata kedaulatan yang di-Pertuan Agong salah satunya itu unik di dunia. Kemudian dipilih oleh Majlis Raja-Raja dalam 9 orang raja. Saya tak baca kamu baca sendirilah kat situ. Sampai habis dalam Persekutuan Malaysia. Okey. Soalan ditanya jelaskan fungsi Majlis Raja-Raja. Dia nak 4. Kalau kita fungsi dalam Majlis Raja ni, kita tengok dia ada banyak kan dalam Majlis Raja kan. So takkan kita nak ingat, kita nak bagi semua. Dia hanya nak 4 saja. So kita ingat kat sini, kita hanya ingat untuk 4 lah. Yang dia bagi kat kita tak silap cikgu dia bagi 7. Tapi markah yang dia bagi kat kita adalah 9. Okey. Kalau kita lihat poin dekat atas, petikan dekat atas tu. Aku nak bagi dia kecil sikit. Okey. Petikan dekat atas ni berbanding dengan jawapan dekat bawah ni kan. Cuba kita lihat, ada tak dia ada kaitan dengan jawapan dekat bawah tu yang ada poin sikit kat situ. Yang cikgu nampak yang sama ialah di mana memilih yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat ayat yang kedua, yang di-Pertuan Agong dipilih Majlis Raja-Raja dalam kalangan 9 Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Sebenarnya yang ni dia dah bagi satu jawapan kepada kita. So kan, dia dah bagi satu jawapan kepada kita. Di mana Majlis Raja-Raja pilih yang di-Pertuan Agong. Katalah kita ambil jawapan ni, tapi jangan tulis ayat yang sebiji sama macam ni. Contoh mungkin kita akan tulis macam ni. Majlis Raja-Raja telah memilih ataupun telah melantik yang di-Pertuan Agong di kalangan 9 orang Raja Melayu. Contoh kamu ayat macam tu. Bermaksud kamu dah dapat dah, kamu dah hit dah markah yang ni kan. So dia dah bagi satu jawapan. Tak adalah kalau kita tak baca Allah, kita tak bacalah tentang fungsi Majlis Raja-Raja ni kan. Sebenarnya tengok dalam petikan dekat atas telah membantu kamu satu, iaitu memilih yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey. Kemudian kita lihat poin yang berikutnya lah, kita tengok dalam untuk fungsi Majlis Raja ni, di mana Majlis Raja-Raja ni dia mempunyai kuasa dalam sistem Raja Berperlembagaan dan bertindak menggunakan budi bicara dalam melaksanakan fungsi dia. Okey. Poin F3 tu barulah kita akan lihat di mana yang di-Pertuan Agong ni, Majlis Raja-Raja ni dia memilih yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan yang di-Pertuan Agong. Sebab katalah Agong gering ataupun sakit pada waktu ni, tak dapat menjalankan tugas dia, maka timbalan yang di-Pertuan Agong lah akan naik kejap untuk memangku tugas Agong. Sampailah kalau katalah Agong tu tiba meninggal kan, mangkat. Bila Agong tu mangkat, maka timbalan yang di-Pertuan Agong lah biasanya yang dia akan take over lah menjadi Agong yang berikutnya. Jadi kita lihat yang pertama, kita ingatlah poin yang senang. Yang pertama ialah dia pilih yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bersetuju ataupun tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan diorang, Majlis Raja-Raja. So dia boleh setuju dengan tak setuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Kemudian yang ketiga
kita lihat memberi nasihat kan berkaitan mengenai pelantikan jawatan tertentu. Maksudnya majlis raja-raja ni boleh bagi nasihat terhadap pelantikan jawatan tertentu. Yang keenam, menjadi rujukan. Tadi beri nasihat menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sarawak, Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Kita kena ingat kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, kepentingan sah kaum lain ni semuanya, maksudnya kita lah, semua rakyat Malaysia ni sebenarnya berada di bawah raja kita. Berada di bawah, macam kita ni Malaysia ni berada di bawah agung lah. Berada di bawah yang di-Pertuan Agong. Sebab tu kita mempertahankan kedudukan raja kita sebab raja kita lah yang menjaga kedudukan kita semua. Dan yang ketujuh, Majlis Raja-Raja menjadi lembaga pengampun bagi kes tertentu. Dan juga Majlis Raja-Raja juga memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan raja bagi negeri berkenaan. Dan yang akhir sekali, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Jadi kat sini, kalau cikgu keluarkan balik poin dia kat sini, kan kita akan lihat, cikgu keluarkan belah sini lah. Okey, yang pertama, kan kalau kita sebut tentang fungsi majlis raja-raja, pertama kita ingat lantik. Lantik siapa? Kan ataupun pilih lantik yang di Pertuan Agong ataupun timbalan yang di Pertuan Agong. Ingat lantik, kata pertama lantik agung. Yang kedua, poin yang kedua ialah dia setuju ataupun tak setuju pilih sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan daripada mereka. Jadi kiranya memberi persetujuan. Kita kata persetujuan kat sini ya. Persetujuan bawa maksud lain pula. Setuju atau tak setujulah. Kita ambil lah ayat yang sama. Okey, setuju ataupun tidak setuju. Kan dia sama ada dia setuju ataupun tak setuju tentang undang-undang yang memerlukan dia punya ni lah, memerlukan kita kata persetujuan daripada dia. Kan ada yang tak perlukan persetujuan daripada dia, ada yang perlukan persetujuan daripada dia, dirujuk kepada dia, sama dia boleh setuju ataupun tak setuju. Yang ketiga, dia bagi nasihat, memberi nasihat dalam pelantikan jawatan tertentu. Jawatan tertentu. Tak semua jawatan tertentu saja. Yang keempat tu nasihat keyword dia adalah nasihat. Yang keempat ialah rujukan. Maksudnya menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera dan kaum kedudukan sah kaum lain. Kedudukan sah kaum lain. Ingat, semua orang berada di bawah kuasa raja. Nombor 5 ialah memberi lembaga. Menjadi lembaga pengampun. Dia menjadi lembaga pengampun. Dan yang keenam, kita lihat yang keenam, dia memperkenankan perubahan persempadan negeri. Perkenankan perubahan sempadan negeri. Tapi kita ingatlah sempadan negeri ni dia mesti dapat persetujuan daripada raja bagi negeri tersebut yang terlibatlah. Dan juga memperkenankan pindaan perlembagaan. Ini yang 7 yang utama. Memperkenankan pindaan perlembagaan. Kan, okey, dalam perkara tertentu. Dalam perkara tertentu. Tak semualah yang tertentu saja. Yang keyword yang kita kena ingat, pertama lantik. Lantik siapa? Lantik agung. Kan, dengan timbalan. Yang kedua, sama ada disetuju tak setuju dengan
undang-undang. Kan, yang ketiga dia memberi nasihat untuk jawatan tertentu. Kan, pelantikan jawatan tertentu kemudian menjadi rujukan dalam kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera dan juga kaum lain, kedudukan sah kaum lain. Kemudian menjadi lembaga pengampun, kemudian memperkenankan perubahan sempadan bagi negeri tapi dengan syarat kerajaan negeri tersebut, sultan bagi negeri tersebut dah perkenankan, dah setuju. Dan kemudian akhir sekali memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara tertentu. Jadi ini ada 7 kita kata fungsi majlis raja-raja. Kan? So kita kena ingatlah 7 fungsi majlis raja-raja. Mungkin soalan ni dalam struktur cikgu tak tahu. Kalau dalam struktur mungkin dia tanya kita mengenai fungsi majlis raja-raja ni. Okey. Huraikan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara kita. Soalan ni kalau kita lihat kepada poin yang dekat atas, sebenarnya poin kat atas ni pun boleh memberi jawapan dekat bawah. Contoh kalau cikgu nampak kat sini, cikgu nampak satu kat sini adalah mengetuai. Kita akan lihat kat sini mengetuai ni. Mengetuai Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya sebagai ketua negara. Secara tak langsung kat situ kita dah memberi satu jawapan kepada kita. Kalau kita lihat kat sini ini antara contoh soalan yang ditanya. Sebab tu kita kata soalan ini popular. Satu ditanya bidang yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara kita. Bidang tugas yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau soalan ni naik, dia akan pergi kepada politik dalam perundangan. Kita boleh bagi semua. Dalam perundangan, kemudian dalam eksekutif dan juga dalam kehakiman. Ada 3 bidang ni. 3 bidang ni kita boleh bagi. So kita nampak 3 bidang ni. Banyaklah jawapan. Jadi nak hanya 8 je. Kan sini dah 8 je. Kalau kita masuk semua ni kan, sangat banyak jawapan ni. Sangat banyak jawapan ni. So kita tak perlu nak ingat semua. Okey. Kemudian yang kedua pun sama juga. Agong mempunyai kuasa yang luas dalam pemerintahan negara meliputi eksekutif, perundangan dan kehakiman. Jelaskan bidang kuasa baginda dalam perundangan saja. Dia nak dalam bidang perundangan saja, SPP 3 markah. Ini adalah untuk soalan struktur tak salah cikgu. Jelaskan kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong. So yang ni pula dia nak kuasa eksekutif. Kan, yang untuk 3 markah juga. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang luas dalam pemerintahan negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Jelaskan bidang kuasa tersebut. Yang ni sama, Terengganu ni sama macam Negeri Sembilan. Diminta semua. Kan? Kemudian yang kelima, jelaskan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan. Okey, ini paragraf ditanya kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan kita. Kemudian bincangkan kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan negara kita. Yang ni pun dia nak semua. Kan, dia nak semua. Kita tengok. Kan, kalau dia nak spesifik dia dah cakap dah. Dalam bidang perundangan ke, dalam eksekutif ke ataupun dalam kehakiman. Kalau ditanya umum bermaksud dia nak semua. Peranan yang di-Pertuan Agong dalam bidang perundangan. Terangkan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong mengikut sistem mengikut sistem raja berperlembagaan. Bermaksudnya ni bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Maksud dia nak semua juga kat sini. Nyatakan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan negara kita. Maksud dia nak yang sama. Uraikan bidang kuasa agung dalam bidang kehakiman. Dia nak dalam kehakiman saja. Kemudian apakah kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam bidang perundangan. Dia nak dalam perundangan saja. Jadi kita lihat dia nak dalam bidang perundangan ke, dalam eksekutif ke, maupun dalam kehakiman ataupun dia nak semua sekali. Okey. Ada satu soalan yang tertarik, yang cikgu tertarik kat sini tadi masa cikgu baca ialah, kejap ada satu, jelaskan kuasa eksekutif, jelaskan kedudukan berdasarkan, okey. Nombor 5. Jelaskan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan Malaysia. Kalau katalah soalan ni dia naik, kan soalan ni naik dan yang ni wujud dalam Negeri Sembilan. Tapi katalah dia next statement, ada satu statement ni pakai kan. Bermaksud statement point yang kita boleh dapatkan ni sangat banyak. Contoh,
Yang mana yang kita boleh dapat kat sini ialah dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Ini point kita boleh dapat 1. Di kalangan 9 orang raja, ini markah kita yang kedua. Bagi tempoh 5 tahun, markah kita ketiga, markah yang ketiga kat situ. Kemudian kita ambil lagi sebenarnya sebaliknya, okey, institusi tertinggi. Okey, institusi tertinggi adalah markah yang keempat dan mengetuai pentadbiran adalah markah yang kelima. Yang cuma tunjukkan yang soalan, kalau soalan nombor 5 ni, kalau adalah petikan untuk soalan ni, kamu boleh ambil je. Daripada sini sebenarnya kamu dah boleh masukkan dalam jawapan kamu. Sebab tu bagi cikgu, kalau keluar statement macam ni, tolong baca. Kadang-kadang statement ni berguna untuk C, kadang berguna untuk B, kadang-kadang berguna untuk A, kadang-kadang tiga-tiga berguna. Kadang hanya berguna untuk A je, kadang mungkin berguna untuk B je. So kita tengok yang mana yang kita boleh guna. Cuma dengan syarat, jangan buat ayat yang sama sebiji macam dalam petikan. Kita kena tukar dia. Koridor dia. Macam yang ni kita tengok 1, 2, 3 tadi, dipilih oleh majlis macam cikgu kata dia, majlis raja-raja memilih yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dilantik di kalangan 9 orang Raja Melayu. Contohnya tu. Kan, lepas tu pula kita tambah lagi yang di-Pertuan Agong, jawatan yang di-Pertuan Agong dipegang dalam tempoh 5 tahun. Contoh kita buat. Kita janganlah buat sebiji ayat yang di-Pertuan Agong dipilih majlis raja-raja dalam kalangan 9 Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Kamu buat ayat sebiji macam tu kan, hilang 3 markah kamu. Tapi kalau kamu buat ayat kamu sendiri dalam 3 poin ni, kau pecahkan ayat ni kan, kamu dah dapat 3 markah. So simple. Jawapan bocor dah diberi di dalam di dalam petikan ni. Jadi kalau kamu dapat petikan, baca betul-betul petikan. Jangan tak baca, baca. Sebab dalam petikan tu mesti akan ada jawapan dekat situ. Kan, okey. Kita lihat dia punya majlis raja-raja yang di-Pertuan Agong dalam kuasa eksekutif. Okey, cikgu bagi poin kita senang nak ingat je. Dalam kuasa eksekutif ni, kita ingat macam ni. Kuasa eksekutif ni adalah kuasa untuk mentadbir. Menjalankan pentadbiran. Buat inilah. Bagi yang senang kita nak ni sikit. Menjalankan pentadbiran. Ingat, kuasa eksekutif ni menjalankan pentadbiran. Dia orang buat kerja. Kan? Untuk pentadbiran. Jalankan pentadbiran. Siapa yang jalankan pentadbiran? Adalah jemaah menteri lah. Okey, sekarang ni adalah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif geng-geng yang menjalankan pentadbiran. Siapa dia orang ni? Jadi kita ambil yang kedua. Yang pertama, apa kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong? Maka dia lantik Perdana Menteri dan juga jemaah menteri. Tu ambil dulu F dulu. Kita ambil F dulu. Satu, dia kuasa eksekutif. Kan, kuasa eksekutif ni maksudnya dia mempunyai kuasa eksekutif. Kan, itu mengikut nasihat jemaah menteri tadi. Okey. Kemudian kita lihat dia juga buat pelantikan jawatan utama, jawatan penting. Contoh Peguam Negara, kan, ataupun kita kata Panglima Angkatan Tentera, ataupun kita kata Ketua Audit Negara, kan, ataupun Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ini antaranya lah, kan, Ahli Suruhanjaya Polis, kan, sebagainya. Okey. Yang ketiga, yang ini kita tengok bahagian ketenteraan. Dia merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Okey. Kemudiannya hubungan diplomatik di mana dia lantik diplomat Malaysia ke luar negara dan dia terima hadap diplomat asing. Sebelum dia jalankan tugas, dia orang datang dekat jumpa dulu Agong, dia orang menghadap dulu Agong. Kan? Okey. Okey, F6 tu adalah kuasa perundangan. Kita ambil yang ni je. Kita ambil yang ni. Jadi untuk bahagian eksekutif, kalau kita sebut tentang yang di-Pertuan Agong, kalau bidang perundangan, ingat dalam kuasa eksekutif, kalau katalah kuasa eksekutif, kan, ingat eksekutif ni apa? Dia jalan pentadbiran. Kan? Maksudnya bahagian pentadbiran. Kan, kalau eksekutif ni jalan pentadbiran, bahagian pentadbiran, maka dilantik siapa? So ingat pertama lantik PM dan jemaah menteri. Tu yang pertama, kita ingat yang pertama. Yang kedua, cikgu buat nombor senang.
Okey, yang kedua ialah dia lantik jawatan penting. So yang ni dilantik ni dilantik jawatan penting. Okey. Siapa jawatan yang dia lantik? Ya, sebab ini kita senang nak ingat. Kita ingatlah siapa yang jawatan yang senang kita nak ingat. Katalah kalau cikgu memang cikgu akan ingat Peguam Negara. Kita tak perlu nak ingat semua. Kita just ingat seorang je. Contoh kita ingat, kalau kamu ingat Panglima Angkatan Tentera, tak Panglima Angkatan Tentera. Okey, katalah cikgu ambil ni Peguam Negara. Okey, poin yang ketiga adalah ketenteraan. Ketenteraan terus direct dia pergi di mana? Merupakan pemerintah tertinggi. Kan? ATM, Angkatan Tentera Malaysia, merupakan pemerintah tertinggi ATM. Kan? Kemudian apa lagi? Yang ni yang ketiga. Yang keempat. Kan? Kemudian yang keempat, cikgu tak ambil poin yang lain lah, cikgu ambil keempat. Sebab cikgu hanya nak select je. Okey, dia lantik diplomat Malaysia, duta. Diplomat ni maksudnya duta. Diplomat Malaysia yang akan pergi dekat luar negara. Kan? Kemudian yang kelima, selain daripada itu dia menghadap, bukan menghadap, dia menerima. Kalau menghadap dia yang menghadap. Jadi dia menghadap siapa? Diplomat asing. So ingat, satu dia lantik diplomat kita. Satu dia terima menghadap diplomat asing. Dia nak mulakan perkhidmatan dia dekat negara kita, dia kena menghadap agung dulu. Sebab apa? Sebab agung adalah ketua negara kita. So biasanya kalau yang ni cikgu suruh ingat kan, kalau konsep eksekutif ingat 4-4-4. Kan? Supaya apa? Kita buat stok 4-4-4. Yang ni cikgu bagi dah 5. Jadi ini cikgu bagi yang mudah untuk kita nak ingat. Untuk eksekutif ingat lantik PM. Kemudian dia lantik jawatan penting seperti Peguam Negara. Sebenarnya lantik jawatan penting seperti Peguam Negara, markah lagi tu. Berada markah lagi di bawah tu. Kemudian jadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Kemudian lantik diplomat Malaysia dan menerima penghadap diplomat asing. So di sini tengok kita dah dapat 5 markah. Kan okey. Kita pergi kepada bahagian kuasa perundangan. Okey, di bawah perundangan. Apa kuasa yang berada di bawah perundangan? Okey. Dia perkenan sesuatu rang undang-undang. Ingat agung tak gubal undang-undang. Jangan kata dia gubal rang undang-undang. Salah. Dia perkenan rang undang-undang, betul. Kalau dia gubal undang-undang, jadi salah. Dia perkenan undang-undang, betul. Ingat Jadi itu perbezaan antara dia. Kamu sebut je apa tu gubal, automatik jawapan kamu jadi salah. Jadi dia perkenan rang undang-undang. Yang kedua, kita tengok persidangan parlimen. Di bawah persidangan parlimen, ingat perkataan dia panggil dan dia bubarkan parlimen. Kamu sebut dia panggil dan bubarkan parlimen dalam satu ayat, kamu dapat 2 markah kat situ. Kan? So dapat kat situ. Kalau agama Islam, okey, agung menjadi ketua agama Islam bagi negeri baginda dan juga negeri-negeri yang tak ada sultan. Kan? So mana negeri tak ada sultan? Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan juga Sabah. Bagi ketua bagi negeri yang ada sultan tu, dia punya ketua dia adalah sultan ataupun raja yang memerintah. Okey. Hak istimewa. Hak istimewa kita lihat melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera dan kemudian melindungi juga kepentingan sah kaum lain. Dan yang terakhir dia isytiharkan darurat. Darurat ni kalau kita lihat adalah dibuat setelah baginda memastikan kebenaran dan wujudnya keadaan di mana mengancam keselamatan awam dan juga ekonomi. Okey. Daripada kita ambil daripada perundangan. Kalau kuasa perundangan. Di bawah kuasa perundangan, ini kita kena ingatlah sebab ini adalah soalan yang popular. Mana nak tahu kalau naik dalam soalan esei kan, cikgu cuma bagi stok kamu 4-4-4. Supaya kalau naik secara umum kita dah ada 12. Kalau dia pecah pun kepada 4-4, dia pecah pada mana-mana sama ada kehakiman ke, perundangan ke, mungkin dia tanya kita 2 je. Mungkin tanya kita perundangan dengan eksekutif.
So at least kat situ kita dah tahu lah dia mesti nak 4 markah kat situ. So kita dah ada stok untuk setiap satu tu 4 markah. Jadi untuk perundangan yang pertama, perkenan rang undang-undang. Kamu sebut katalah memperkenankan undang-undang. Betul je pun sebenarnya. Yang penting ada perkenan undang-undang. Memperkenankan undang-undang. Yang kedua, kita lihat kepada persidangan parlimen tadi. Dia panggil parlimen bersidang. Dan yang ketiga, dia boleh bubarkan parlimen. So dapat 2 markah. Kalau kita buat selayak pun tak apa. Panggil dan bubarkan parlimen. So kamu still lagi boleh dapat 2 markah kat situ. Okay, next yang berikutnya tentang agama apa? Menjadi ketua agama Islam. Kan? Menjadi ketua agama Islam. Okay, yang ni bagi negerinya dan negeri yang tak ada raja. Cikgu dah tulis dah ni dah. Kan yang ni kalau kamu buat ayat yang lengkap lah. Kan jadi negerinya dan negeri yang tak ada raja. Okey. Kemudian negeri yang ada raja tu siapa ketua dia? Jadi sultan, jadi negeri tersebut jadi ketua agama Islam negeri dia. Jadi negeri yang ada raja, sultan negeri tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ambil hak istimewa di mana melindungi hak istimewa orang Melayu / Bumi Putra. Okey. Kemudian yang ketujuh adalah melindungi kepentingan sah kaum lain. Ni kalau boleh ingatlah. Dan yang ke-8 adalah buat pengisytiharan darurat. Buat pengisytiharan darurat ni hanya agung saja boleh isytiharkan. Bukannya ni agung yang boleh isytiharkan. Jadi kalau kita lihat di bawah perundangan, dia ada banyak kat situ. Perkenankan rang undang-undang, panggil parlimen, bubar parlimen, jadi ketua agama Islam, sultan bagi negeri dia dan negeri yang tak ada raja. Kan sultan bagi negeri yang ada raja, sultan tersebut yang akan jadi ketua bagi negeri ni sendiri. Kemudian melindungi apa? Hak istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putra, melindungi kepentingan sah kaum lain dan buat pengisytiharan darurat. Ini di bawah perundangan. Cikgu bagi bentuk keyword, bentuk point macam ni. Kamu ingat point ni je, lepas tu kamu buat ayat kamu. Berarti kamu faham lah. Kalau cikgu ada bagi singkatan tadi, ketua agama Islam. Ketua agama Islam bagi apa? Bagi negerinya dan negeri yang tak ada sultan. Buat ayat macam mana sekalipun. Contoh kalau parlimen kan. Kalau parlimen ni kuasa dalam parlimen macam mana? Dia bubarkan ataupun dia panggil dan bubarkan parlimen. So kamu dapat 2 markah kat situ. So cara tak langsung lah. Ini point yang boleh kita ambil, pilih. Yang mana yang kamu senang nak ingat. Kan? Perkenan rang undang-undang. Memanglah kalau rang undang-undang tu dah dibuat, agung tak perkenankan rang undang-undang tu tak boleh diwartakan. Dia mesti diperkenankan dulu oleh agung, barulah dia boleh diwartakan. Maksud baru boleh dia diguna pakai. Jadi yang ketiga yang last adalah kuasa kehakiman. Okey, kuasa kehakiman ni apa tugas dia? Adalah lantik mahkamah atasan atas hakim mahkamah atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh SP Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Itu satu. Kayaknya melantik, kalau kamu sebut melantik mahkamah atasan, hakim mahkamah atasan pun dah betul lah. Kan? So ingat tu melantik hakim mahkamah atasan. Yang kedua, kalau kita lihatlah hakim mahkamah atasan ni, dia terdiri daripada siapa? Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan dan juga Hakim Mahkamah Tinggi. Ini hakim mahkamah atasan yang agung lantik ni. Siapa dia orang ni? Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Hakim Mahkamah Tinggi. Yang paling senang kita nak ingat kat sini adalah ni dia. Ketua Hakim Negara. Jadi kalau dalam jawapan kita mungkin akan kata macam ni. Mula kita kata melantik hakim mahkamah atasan.
kan, yang terdiri daripada ketua hakim negara. Contoh, kita gabungkan jadi satu ayat je. Kamu dah dapat 2 markah dalam satu ayat kamu. Janji ayat kamu mestilah dalam ayat yang lengkap. Tu je. Janji ayat yang lengkap. Dan yang berikutnya ialah kuasa pengampunan macam mana? Kuasa pengampunan kalau kita lihat ni hal yang berkaitan dengan wilayah persekutuan. Seseorang yang sudah dihukum dan mohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong, maka dia boleh boleh ada kuasalah dalam kuasa pengampunan ni. Jadi yang berkaitan dengan wilayah persekutuan, orang ni dia mohon pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong, maka dia boleh ada kuasa. Kalau dia nak mengampunkanlah, dia ada kuasa. So kalau kita susah nak ingat, kita tengok yang kat bawah pula. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampun. Kita tengok tadi kan, Majlis Raja-Raja tadi di mana dia jadi, Majlis Raja-Raja menjadi anggota ataupun dia jadi apa? Di dalam lembaga pengampun tadi. Jadi kita lihat inilah peranan dia. Jadi dia terima nasihat daripada lembaga pengampun. Dan baginda berkuasa mengampun, tangguh, ringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Sebab apa? Kita lihat kalau kuasa pengampun dia ni, kita tengok tadi dia berada dekat wilayah persekutuan. Jadi untuk kuasa pengampun ni, kalau seseorang tu dah dijatuhkan hukuman dah, dia minta, dia mohon untuk diampunkan daripada Agong, maka dia boleh ada kuasa lah. Maksudnya Agong ada kuasa untuk mengampunkan orang ni. Yang kedua, Agong ni dia bertindak atas nasihat lembaga pengampun. Dan yang berikutnya ialah baginda mempunyai kuasa untuk mengampun ataupun kita kata menangguhkan ataupun meringankan. Kamu bagi salah satu pun tak apa. Contoh, kamu bagi baginda berkuasa mengampun hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera. Dah dapat dah markah kat situ. Kan? Okey. Jadi itu antara contoh yang kita boleh kaitkan dekat sini. Jadi kalau cikgu tulis dekat bawah ni untuk kehakiman. Kehakiman ni memang dia kecil je. Dia tak banyak. Sebab kalau kehakiman ni kita akan pecahkan dia kepada 2. Satu, kuasa kehakiman dia tu dan yang kedua yang melibatkan mahkamah lah. Yang kedua ialah kuasa pengampunan. Kalau kuasa kehakiman ni, dia akan lantik siapa? Satu, dia lantik hakim. Hakim, sebut. Hakim ni banyak. Hakim mahkamah atasan. Mahkamah atasan. Dia mesti mahkamah atasan. Okey. Yang kedua, siapa mahkamah atasan contoh dia? Kita ambil satu, ketua hakim negara. Antaranya ialah ketua hakim negara. Contoh, tu jawapan dia. Okey, lepas tu mempunyai kuasa, Agong mempunyai kuasa pengampunan. Ambil je, mempunyai kuasa pengampunan. Pengampunan ni macam mana? So kita akan lihat di mana yang ni kita ambil. Kita kata yang paling mudah lah. Kita kata mempunyai kuasa pengampunan, kita terus ambil lah. Bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. So kat sini sebenarnya kita dah pun dapat 4. Katalah kamu nak tambah lagi yang kelima. Mungkin kamu boleh tambah yang kelima. Mempunyai kuasa mengampun. Jadi kuasa pengampunan mempunyai kuasa mengampun. Lepas tu ataupun kamu kata menangguhkan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tentera. Contoh. Mahkamah Tentera contohnya. Jadi dapatlah markah kat situ. Jadi kat sini ada 5 poin. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dalam bidang kehakiman. Jadi secara tak langsung yang perlu yang kita ingat sebenarnya hanya kamu ingat 4 je. 4 kehakiman apa? Contoh kalau kita kata tadi 4 dalam bidang kita kena tahu. Satu kita kena tahu kalau dalam bidang perundangan ni ini adalah berkaitan mengenai perundangan. Ini berkaitan mengenai perundangan yang membawa kepada parlimen apa benda sebagainya. Ingat.
Itu dalamnya. Kalau kehakiman ni, kehakiman ni dia hanya jaga undang-undang, lebih kepada penjagaan undang-undang. Dia bukan buat undang-undang. Yang buat undang-undang adalah badan perundangan yang buat undang-undang. Kalau badan eksekutif ni yang menjalankan pentadbiran. Kalau yang buat undang-undang adalah badan perundangan. Kalau kehakiman ni apa? Dia jaga undang-undang. Dia melaksanakan undang-undang melalui mahkamah sebagainya. Jadi itu pengenalan untuk kita, untuk ketiga badan ni. Eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Dan jadi kalau katalah badan eksekutif, kalau kita nak ingat tadi, lantik PM dengan jemaah menteri, lantik jawatan penting, kemudian menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera dan juga dia lantik diplomat Malaysia yang nak pergi berkhidmat dekat luar negara dan menerima menghadap diplomat asing yang akan bekerja, yang akan berkhidmat dalam negara kita. So ingat yang tu, kalau badan eksekutif, dia lebih kepada dalam pentadbiran. Kalau kita lihat kan, dia melibatkan urusan-urusan eksekutif. Kalau badan kuasa perundangan, dia melibatkan kepada yang ada dalam perundangan. Contoh yang pertama, sebab dia badan perundangan, jadi dia perkenan rang undang-undang, dia panggil parlimen sebab badan perundangan ni antara fungsi bawah dia adalah parlimen dan di bawah dia ada Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. So parlimen berada di bawah kuasa perundangan. Sebab tu kuasa dia kat sini, dia panggil dan juga bubarkan parlimen. Dia juga jadi ketua agama Islam bagi negeri yang tak ada raja. Sebab ini ada dalam perlembagaan. Dia juga sultan bagi setiap negeri itu pula jadi ketua agama Islam bagi negeri dia. Dan kemudian dia melindungi hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera, melindungi kepentingan sah kaum lain sebab ini memang ada dalam perlembagaan kita, dan juga isytiharkan darurat. Sebab isytiharkan darurat ni kita panggil nanti Undang-Undang X. Kan? Jadi Agong saja yang boleh buat pengisytiharan darurat. So kita lihat dekat perundangan ni semua yang melibatkan undang-undang. Untuk kehakiman, dia yang jaga undang-undang. Dia yang laksanakan undang-undang tersebut. Dia tak gubal tapi dia laksanakan melalui mahkamah. Jadi apa tugas Agong dalam kehakiman ni? Yang pertama, dilantik hakim mahkamah atasan. Terdiri daripada ketua hakim negara. Kemudian dia mempunyai kuasa pengampun di mana baginda bertindak mengikut atas nasihat lembaga pengampunan, dan akhir sekali mempunyai kuasa untuk mengampun ataupun menangguhkan ataupun kita kata menangguh hukuman di dalam mahkamah tentera. Dan ini antara contoh-contoh yang kita boleh bagi kan. Kalau daripada poin yang cikgu bagi ni kan sebenarnya dah lebih daripada 8. Dia nak kena 8 je. Jadi ingatlah setiap subtopik ni, setiap badan ni, kamu kalau boleh kamu ingat 4 supaya kita ada stok 12 poin. So kamu tulis balik je 12 poin tu. Tulis balik 12 poin tu dah maksimum dah untuk nak dapatkan 8 markah. Tak perlu kita nak hafal sedetail mungkin. Tak perlu. Kalau untuk kertas 2. Kertas 2 yang penting kita grab untuk 8 markah saja. Jadi kalau kat sini cikgu sarankan kamu ingat 4 untuk setiap bahagian. Kan? Okey. Kemudian untuk soalan kehebat dia. Cuba tengok soalan kehebat dia. Sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan. Okey, maksudnya menjelaskan pernyataan ini. Okey, itu satu, dia kata sistem perlembagaan, sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan. Okey, minta jelaskan. Kemudian sistem pemerintahan raja berperlembagaan telah diamalkan sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Mengapa sistem tersebut perlu dikekalkan? So kalau kita lihat sama dengan kat atas. Perlu dipertahankan. Mengapa dia perlu dikekalkan? Kemudian soalan yang ketiga, sistem raja berperlembagaan masih relevan hingga hari ini. Beri alasan anda. So raja berperlembagaan masih relevan. So beri alasan anda kan, beri alasan kita. Kenapa dia masih relevan? Yang keempat, institusi raja berperlembagaan perlu dipertahankan. So mengapa institusi raja berperlembagaan perlu dipertahankan? 5. Jelaskan sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan. Sebab raja perlu dipertahankan. Yang keenam, mengapa institusi yang di-Pertuan Agong dianggap sebagai tonggak keagungan sebuah kerajaan Malaysia? So mengapa Agong dianggap sebagai tonggak? Dan yang ketujuh, kepentingan institusi
beraja terhadap rakyat dan negara kita. Okey. Macam bentuk, berbagai-bagai bentuk soalan dia tanya kita. Jadi daripada yang cikgu baca tadi, kalau kamu tahu kepentingan raja berperlembagaan, so kamu masuk je dalam jawapan ni, bermaksud kamu betul lah kat situ. Sebab soalan ni semua ditanya mengenai kepentingan. Walaupun soalan yang pertama, sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan dalam pemerintahan negara kita. Kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan negara kita. Jelas pernyataan ini. Kenapa kita perlu mempertahankan? Kalau soalan yang macam dia bagi ini, mengapa? Mengapa? Apa lagi? Mengapa? Dan ni jelaskan sebab. Yang ni apa lagi? Ni dia tu direct je, dia tentang kepentingan. Kan? So kat sini ni dia tanya masih relevan ke tidak? Beri alasan anda. Bermaksud kalau soalan ni relevan ke tidak kan? Sebenarnya soalan tu dia tanya kita mungkin sebab lah. Kenapa dia relevan? So dia akan membawa jawapan daripada kepentingan. Kenapa cikgu kata kepentingan? Kalau kita tengok pada skema jawapan ni antara yang diberi. Sultan sebagai ketua negara. Kenapa relevan dia? Sultan sebagai ketua negara. Kenapa kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan beraja? Sebab agung ataupun sultan merupakan ketua negara kita. Nampak tak? Walaupun macam-macam bentuk soalan ditanya, mengapa? Dia tanya relevan ke tak? Kan? Dia jarang tanya relevan ke tak. Dia mesti akan bagi satu statement. Masih relevan pada masa kini. Beri alasan anda. Jangan pula kamu kata ini sebagai pilihan pendirian. Soalan bentuk soalan nombor 3 ni, dia ni bukan pendirian tau. Dia memang bagi satu statement. Kita kena sokong statement ni. Sistem raja berperlembagaan masih relevan masa kini. Beri alasan anda. So apa alasan kita dia relevan? Dia bukan tanya kita sebab ada soalan tanya masih relevan ke kan sistem pemerintahan negara kita, sistem raja berperlembagaan negara kita. Tapi rasa cikgu dia tak akan tanya mengenai sistem relevan ke tidak raja berperlembagaan dekat negara kita. Dia akan bagi statement je. Statement dia relevan. So kita kena bagi jawapan kita sebab apa relevan? Sebab dia sebagai ketua negara. Kan? Lagi apa lagi? Sebagai tahan setia rakyat. Lagi sebagai warisan turun-temurun yang kita ambil daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kan? Simbol perpaduan, mengekalkan keharmonian rakyat, menjaga hak istimewa orang Melayu, Bumiputera dan juga kepentingan sah kaum lain. Pelihara kesucian agama Islam. Seperti raja merupakan ketua agama Islam. Kan? Menjamin keamanan, lambang kedaulatan negara. Jadi kat sini nampak tak? Kalau kita bagi cikgu keluarkan contoh kan. Kat sini dia dah bagi kat kita contoh. Kedaulatan negara, kita boleh ambil dia sebagai inference kat sini. Keamanan, kita nak ambil dia, nak jadikan dia inference pun boleh. Terpulang kepada kamu. Jadi yang lain tu kita jadikanlah itulah sebagai fakta kita, itulah sebagai huraian kita. Dan yang selain tu, itulah yang kita jadi huraian lanjutan kita. So huraian lanjutan kita, tengok banyaklah kat situ huraian lanjutan yang ada kat sini. Kan kita masukkan keharmonian rakyat, nak jadikan dia sebagai inference pun boleh. Kan perpaduan, nak jadikan dia sebagai inference pun boleh. So bergantung kepada cara kamu nak pilih yang mana satu. Yang penting mesti ada inference. Inference ni nak menunjukkan itu adalah inference kamu gunalah perkataan ni supaya pemeriksa dia dapat tangkap. Itu adalah inference kamu. Kalau tidak, kalau kamu buat ayat yang biasa je, kadang-kadang dia tak dapat tangkap. Itu adalah inference kamu. Jadi kamu letak kesimpulannya, dia tahu, oh ni inference dia ni. So secara tak langsung dia dapat tangkap. Itu adalah inference kita. Jadi paling baiknya letaklah kesimpulan tu supaya senang orang dapat tangkap. Itu adalah inference kita. Tak adalah kita jawapan kita teroverlook oleh pemeriksa. Okey, kemudian next. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan kepentingan sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita. Apa kepentingan demokrasi? Ingat tajuk dalam bab ni, satu tentang raja berperlembagaan. Tadi kepentingan tentang raja berperlembagaan. Soalan yang berikutnya, dia mungkin akan tanya kita mengenai bagaimana kita nak jaga sistem raja berperlembagaan di negara kita. So, bagaimana kita nak jaga? So, maksudnya langkah. So, macam cikgu kata, soalan dia mungkin tanya tentang kepentingan ataupun mungkin ditanya mengenai langkah. Langkah kita nak mempertahankan institusi raja berperlembagaan di negara kita. So, kita kena bagi apa langkah dia. Kita hormati sistem pemerintahan negara, apa tindakan kita buatlah. Kita buat kempen lah, apa benda sebagainya, terpulang pada kamu, ikut logik akal kamu. Dan okey. Untuk soalan yang kat bawah ni,
Dia tanya pula kepentingan sistem demokrasi sebab tajuk kita satu raja berperlembagaan dan yang kedua adalah sistem demokrasi. So apa dia sistem demokrasi? Jadi kalau lihat apa kepentingan dia? Kepentingan dia pentadbiran akan lebih sistematik, melicingkan urusan pentadbiran, pengasingan kuasa dan pengakihan kuasa berlaku, badan perundangan, badan yang ni sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Bila kita kata berlaku pengasingan dan pengagihan kuasa seperti wujudnya badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. So kita boleh ambil dia sebagai contoh. Kan lepas tu pula mewujudkan suasana yang aman, rakyat mempunyai hak untuk bersuara mengikut undang-undang, kemudian berhak terhadap kebebasan bersuara selagi tidak mengganggu ketenteraman, melibatkan rakyat dalam pentadbiran melalui pilihan raya. Kan rakyat keluar mengundi, kemudian wujud kerjasama, melindungi kepentingan rakyat dan melahirkan rakyat yang patuh dan setia. Okey, kalau influence cikgu nampak, sini kita boleh jadikan dia sebagai influence. Mana aman tadi, ini pun sebenarnya kita boleh ambil dia sebagai influence. Kata kat atas tu kita jadikan dia sebagai satu. Kat bawah ni katalah kita jadi kata ini adalah kita kata poin pertama kita. Mungkin ini adalah fakta, ini adalah huraian, ini adalah huraian lanjutan, ini contoh, ini ada inference. Mungkin kita boleh ambil yang ni pula, ini mungkin kita jadikan ini sebagai fakta, ini adalah huraian, ini adalah huraian lanjutan, kan melalui pilihan raya, rakyat terlibat dalam melalui pilihan raya. Okey, kita nak bagi contoh, dia tak ada contoh kat sini. Seperti, apa dia? Melalui contohnya seperti apa? Pilihan raya umum contohnya lah, pilihan raya peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri, terpulanglah pada kamu nak letak negeri ke, nak letakkan persekutuan ke. Contoh kita nak menunjukkan ada pilihan raya ataupun peringkat bandaran, dia peringkat bandar ke apa kan, itu terpulang. So ini dia akan jadi huraian lanjutan, ini akan jadi huraian lanjutan, ini pun akan jadi huraian lanjutan dan yang ni jadi inference. Contohlah kalau kita nak buat. So tapi jangan lupa term ni mewujudkan jangan. So kita buat ayat kita macam mana? Kepentingan sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita ialah mewujudkan pentadbiran yang sistematik. Hal ini akan dapat melicinkan urusan pentadbiran, malah berlakunya pengasingan dan pengagihan kuasa seperti ataupun kita nak full stop. Contohnya terdapatnya badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Maksud macam tu. Kesimpulannya kan ini akan dapat mewujudkan keadaan negara yang aman, suasana yang aman. Contoh. So kita dapat kat situ dah. So kita pergi pula next pula yang berikutnya. Kan kepentingan sistem demokrasi ataupun kita kata selain itu. Kita boleh buat Selain itu semua rakyat mempunyai hak bersuara mengikut undang-undang. Hal ini kerana setiap warga negara berhak terhadap kebebasan bersuara selagi tidak mengganggu ketenteraman awam. Contohnya, contoh lagi kita ambil lagi. Malah kita kata ia juga telah melibatkan rakyat dalam pentadbiran melalui pilihan raya. Kita boleh gabung pun tak apa. Melalui pilihan raya. Seperti pilihan raya apa? Kita nak bagi kan. So kita cerita lagi, lepas tu kita cerita lagi. Selain itu rakyat juga keluar untuk mengundi. So kita cerita sampai habis, kesimpulannya yang akan dapat melahirkan atau kesimpulannya sistem demokrasi akan dapat melahirkan rakyat patuh ataupun setia kepada negara. Jadi itu ada reference. Itu contoh cikgu buat ayat melalui lisan je, cikgu masukkan penanda wacana. Cara cikgu guna biasa ayat yang kedua cikgu guna hal ini, malah, seterusnya. Sebab apa? Cikgu nak menunjukkan ada huraian lanjutan yang berlaku kat situ. Ingat, kita keluarkan 8 poin. 8 poin, 8 markah kita keluarkan. Macam kat sini ada sampai 13. Kan daripada tu kita keluarkan yang mana nanti kita nak letakkan sebagai inference. So kita dah tulis siap-siap. Sebab tu cikgu pesan, kalau kita buat soalan kebat, pastikan pertama buat dahulu apa? Inference. Buat dulu draft jawapan kamu. Ambillah dalam 2-3 minit. Buat dulu draft jawapan kamu. Daripada draft jawapan, kamu dah nampak dah jawapan kamu tu. 8 tu dah nampak 8. Mana nak jadikan dia sebagai inference, kamu dah tulis kat bahagian tepi tu. So kamu dah tangkap dari sini inference. Contoh nak selit kat mana, kamu dah selit siap-siap contoh kat situ. Kamu buat draft je.
Lepas tu baru kamu bina ayat, kamu buatlah ayat yang lengkap berdasarkan kepada penanda wacana, tambahlah penanda wacana apa benda sebagainya, asalkan nampaklah ayat tu ayat yang lengkap. Jadi daripada situ kamu punya jawapan kebat kamu dia akan jadi sangat baik kat situ. Sangat baik kat situ. Jadi itu contoh bagaimana kita nak jawab soalan kebat kalau yang melibatkan holistik, secara holistik. Okey. Bagaimana kita nak menunjukkan rasa hormat kepada institusi raja berperlembagaan di negara kita. Ini yang cikgu kata, yang dia nak tentang langkah. So apa langkah dia? Nak tunjuk rasa hormat. So rasa hormat, kita menunjukkan rasa hormat kepada raja berperlembagaan ialah dengan taat kepada perintah raja. Kemudian merupakan prinsip kedua kita. Okey, kalau kat sini cikgu lebih suka kalau kita menghayati. Kan, kat sini kita mestilah menghayati prinsip kedua dalam rukun negara kita, ataupun kita menghayati rukun negara sebab terdapat sebab kita kata kesetiaan pada raja dan negara ni merupakan prinsip kedua di dalam rukun negara. Kan, okey. Sebagai warga negara yang patriotik, kita pun mengamalkan prinsip ini bagi menzahirkan taat setia kepada raja selaku tonggak pemerintahan negara kita. Mengamalkan prinsip tersebut. Okey. Macam cikgu katalah, menghayati, yang ni mengamalkan prinsip tersebut. Menzahirkan taat setia. Tadi kita dah bagi rasa taat setia kan, maka kat sini akan berlaku ulangan. Nampak tak? Ini contoh lah, contoh yang aku dapatkan jawapan-jawapan daripada mana-mana lah, daripada negeri yang lain-lain tu. Jadi bila kita tengok kat sini kan, cikgu boleh komen daripada jawapan yang boleh komen. Bila kita buat macam ni, kalau kita tak ada bentuk point, yang biasa yang cikgu kita buat tadi F1, F2, F3 tadi kan. Kalau 8 markah, kita keluarkan 8 point. Kalau kamu terus buat, inilah yang akan berlaku kepada kamu. Mungkin kamu akan mengulang contoh taat setia, kamu akan mengulang. Yang ni mesti mengamalkan prinsip tersebut. Jadi kalau cikgu katalah kat sini ada perkataan menghayati, sini mengamalkan. Cikgu akan nampak ni ada dua benda yang berlainan. Kamu boleh dapat 2 markah. Tapi mungkin orang tak nampak. Pemeriksa tak nampak. Sebab apa, dia lebih kurang sama je. Sebab tu penting kita buat point ni. Bila kita buat point ni, kita sendiri pun boleh nampak. Dan kita boleh tulis pun dengan lebih tersusun sebenarnya. Kan, okey. Kemudian contohnya ialah tidak menghina. Okey, dia ambil contoh kat sini. Okey, kita ambillah contoh kat sini, tidak menghina institusi beraja. Okey, tidak menghina pun sebenarnya adalah point, tapi point ni telah dijadikan sebagai contoh. Contoh, bagaimana kita nak tunjukkan rasa hormat kepada institusi, kita janganlah kita hina institusi beraja tu. Contohnya macam tu. Mempertikaikan tindakan institusi. Okey, yang ni pun dia boleh jadi kepada 2 jawapan. Kan, katalah kita ambil dia, contoh ni, ini sebagai contoh kita dapat 1 kat situ. Mempertikaikan tindakan, menghina institusi lain. Mempertikaikan tindakan institusi lain pula. So bermaksud ini akan dapat markah yang berlainan kat situ. Kesimpulannya, taat kepada raja dan negara adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat kepada institusi pemerintahan beraja di negara kita. Okey, minta maaf kalau yang ni sebenarnya cikgu tak akan guna inference kat sini. Sebab apa inference cikgu tak pakai kat sini? Sebab satu, taat ulangan kepada yang tadi. Kan? Ada cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat kepada institusi beraja ni, ini adalah soalan. Sepatutnya kita cari yang lain. Bila contoh kita bagi, bila kita taat kepada raja, bila kita tak derhaka kepada raja kita amalkan prinsip dalam rukun negara, kita buat apa lagi? Kita tidak mempertikaikan institusi raja, kita tak hina institusi raja. So kesan daripada situ apa? So mungkin kita akan kata akan menjamin kedaulatan negara. Ini adalah kita boleh jadikan dia sebagai inference. Jadi inference yang ada di dalam ini, kalau ikut cikgu lah, cikgu memang akan reject inference. Inference ni cikgu memang tak akan guna pakai, kan? Ini daripada mana? Daripada pelis. Cikgu tak nak guna pakai. Sebab apa? Sebab berlaku ulangan dekat situ juga. Kan? Kalau kita kata sebagai kesimpulannya, kan, dengan rasa hormat kepada institusi perlembagaan ni akan dapat menjamin kedaulatan negara. Ya, itu jadi betul. Kan, yang ni sebenarnya taat ni sebab dah ada taat kat sini. So akan berlaku ulangan dekat situ. Jadi sebab tu cikgu sarankan 8 markah buatlah dalam bentuk macam ni. Supaya kamu dapat 8 markah tu. Kan, okey. Ini tentang selesai tentang bab 3. Cuma cikgu kata
dalam bab 3 ni sama macam bab 2 tadi. Bab 3 ni dia tak sentuh langsung mengenai tentang bahagian yang kedua, iaitu amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Untuk kebat tadi dia bagi untuk kepentingan amalan demokrasi. Tapi pengasingan kuasa tu dia tak bagi langsung untuk pengasingan kuasa. Apa yang cikgu boleh bagi tips sikit dekat kamu, jangan tinggal tentang pengasingan kuasa. Dalam sistem pemerintahan negara kita, kita ada pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa inilah yang melibatkan 3 badan ni. Kita ada badan perundangan, badan eksekutif. Yang ni asas ni kamu kena tahu. Apa dia badan perundangan, apa badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Kalau lah ditanya mengenai pengasingan kuasa dia berhurai, kamu cerita satu-satu kau dapat 3 markah. Kalau badan perundangan, ingat dia gubal undang-undang. Undang-undang negara, dia gubal undang-undang. Eksekutif ni adalah yang menjalankan pentadbiran. Ini timak dia supaya kita senang ingat. Dan badan kehakiman ni pula ni adalah dia menjalankan undang-undang. Dia menjalankan undang-undang, dia jaga undang-undang, dia tafsir undang-undang. Semuanya adalah badan kehakiman. Dia bukan buat undang-undang. Jadi secara umum, kalau cerita tentang pengasingan kuasa, kamu ingat ketiga-tiga ni dulu. Badan perundangan, eksekutif dengan kehakiman. Sama dengan hakim, sama dengan yang di Pertuan Agong tadi. Cuma untuk sini kita kena ingat, gubal badan perundangan, gubal undang-undang. Eksekutif jalankan pentadbiran. Kehakiman, kita kata jalankan undang-undang. Kan, melalui mahkamah. Dan dapat lagi markah kat situ. Cikgu tengok daripada sini, ni secara umum je kalau dia tanya. Kalau badan perundangan, sikit je cikgu bagi sebelum kita nak habiskan, kita pun dah melangkaui masa dah ni. Okey, di bawah perundangan, kita ingat dia apa? Digubal undang-undang. Okey, kita ingat digubal undang-undang. Siapa gubal undang-undang? Ada 2. Siapa gubal undang-undang, dia akan pergi dulu. Di peringkat persekutuan, yang gubal undang-undang adalah parlimen. Di peringkat kerajaan negeri, yang gubal undang-undang ialah Dewan Undangan Negeri. DUN, Dewan Undangan Negeri. So, dalam perundangan, kamu cerita gubal undang-undang persekutuan, di peringkat persekutuan parlimen yang gubal, di peringkat negeri Dewan Undangan yang gubal kan. Sebenarnya kamu dah dapat 3 markah kat tu. Cikgu ambil kamu untuk kamu dapat 4 markah aja. Kita sentuh sikit je tajuk ni untuk dapat 4 markah ni. Okey. Di bawah parlimen tadi di bawah parlimen tadi. Di bawah parlimen ni dia ada 3 komponen. Dia ada apa 3 komponen ni? Dia ada yang di Pertuan Agong, dia ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. So ini adalah markah kamu yang keempat. Maksudnya komponen yang berada dalam parlimen ni, dia ada 3 komponen. Yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kan? Satu lagi yang senang nak ingat di bawah ni ialah kamu boleh kata kat sini di mana kita boleh ambil dia sebagai apa ni kita kata ni, parlimen ni adalah lambang demokrasi. Okey. Parlimen ni dia adalah lambang demokrasi. Parlimen kan dia ada Dewan Rakyat, Dewan Negara, itu berkaitan dengan pilihan raya lah. So lambang demokrasi. So kamu dapat lagi kat situ. Okey. Kalau badan eksekutif, ingatlah eksekutif ni yang buat kerja. Yang buat kerja ni siapa? Yang buat kerja ni adalah PM dengan jemaah menteri kan. Okey, sama juga yang kita kata tadi, menjalankan pentadbiran dapat markah, menjalankan pentadbiran dapat 1 markah. Sebab kita tak sentuh benda ni, sebab benda ni pun penting juga bagi cikgu. Okey, kalau di peringkat persekutuan, siapa yang jalankan pentadbiran? So kita tengok PM dengan jemaah menteri. Menteri-menteri kita, kan menteri kesihatan apa benda sebagainya. Kalau di peringkat negeri, siapa yang jalankan pentadbiran dia? Kalau jalankan pentadbiran dia ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dia ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang ni bagi negeri dekat Semenanjung. Bagi negeri dekat Sabah, dekat Sarawak, dikenali sebagai Kabinet Menteri.
Kan? Kalau yang ni dekat Sarawak. Dekat Sarawak kita kenali dia sebagai diketuai oleh betul lah kabinet negeri. Sorry. Itu macam pelik je ayat cikgu ni. Okey, kabinet negeri. Ingat badan yang uruskan di peringkat negeri adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga untuk negeri Melayu, untuk Sarawak dengan Sabah ni dia pakai kabinet negeri. Nama dia tak nama yang sama. Okay, nama yang lain. Yang ni yang khas untuk Sarawak dan juga Sabah. Yang ni Sarawak untuk Sabah. Yang ni memang untuk negeri-negeri Melayu. Okey, ada 3 kan? Okey. Apa lagi satu lagi yang kita berkaitkan dia di bawah badan eksekutif. Di bawah badan eksekutif yang kita boleh kaitkan ialah Perdana Menteri mengetuai jemaah menteri. Automatik kamu dapat markah kat situ. Tapi cikgu ambil kat sini Perdana kat sini kita boleh ambil di bawah jemaah menteri ni, di mana tugas utama jemaah menteri adalah gubar dasar. Tugas jemaah menteri adalah gubar dasar. Gubar dasar yang berkaitan mengenai portfolio dia orang saja. Ikutlah kalau kesihatan. Kalau pertanian. Contohnya macam tu. So ikut portfolio masing-masing. Dah cukup untuk eksekutif. Kan? Dan yang terakhir sekali kita ambil bahagian kehakiman. Cikgu just bagi point sikit je supaya at least lah kalau soalan ni naik ke kamu tak ada blur sangat. Kan? Jadi untuk badan kehakiman cikgu kata tadi sama ada dia laksana, dia tafsir ataupun dia laksanakan undang-undang ataupun dia pertahankan perlembagaan. Nah, ini tugas badan kehakiman. Kalau kamu kata dia laksana undang-undang, betul juga. Kan? Sebab dia tafsir undang-undang, itu pun jawapan tu betul juga. Okey, siapa ketua dia? Tadi kan dalam badan kehakiman yang di Pertuan Agong tadi dia lantik siapa? Ketua Hakim Negara kan. So Ketua Hakim Negara sebagai ketua kat sini. Kan? Jadi badan kehakiman ni diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kan? Lepas tu apa lagi? Peranan kehakiman ni, okey. Dia mengadili apa yang dia adili. Okey. Yang pertama kita lihat pertelingkahan, kita apa? Pertikaian antara pemerintah dengan rakyat. Tu satu, kan? So pemerintah dengan rakyat pertikaian. Dan yang kedua juga dia selesaikan konflik antara negeri. Antara kerajaan negeri dan persekutuan. So kita ambil 2 ni. So yang ni pun sebenarnya kita dah dapat berapa markah dah yang kita dah ada kat situ. Kan ini antara lepas tu satu lagi tambah je mahkamah. Sebab yang menjalankan ni semuanya adalah mahkamah yang menjalankan menjalankan urusan ni. Jadi ni kalau kita lihat tugas dia ada 3 bahagian. Kamu kena ingat kalau badan kehakiman dia jalankan undang-undang. Kalau badan perundangan dia yang gubar undang-undang. Kalau eksekutif dia jalankan pentadbiran. Kalau badan perundangan siapa yang gubar undang-undang, kita ingat persekutuan dengan negeri. Kalau persekutuan kita akan ingat parlimen. Kalau negeri kita akan ingat Dewan Undangan Negeri. Kalau kita nak cerita bawah dia, boleh siapa Dewan Undangan Negeri, siapa ketua dia, sultan bagi negeri tersebut. Dia simple jawapan dia pun simple je sebenarnya. Tapi cikgu just bagi dekat kamu poin utama je yang kita ingat 4-4-4. Kan? Okey, selesai. Kalau eksekutif sama, menjalankan pentadbiran. Jadi peringkat persekutuan siapa? Perdana Menteri dan juga jemaah menteri. Jadi kalau kita nak hurai kita boleh kata Perdana Menteri menjadi ketua bagi jemaah menteri tersebut. Dah dapat markah kat situ. Kita kata jemaah menteri ni kita kata mempunyai kuasa untuk menggubah dasar. Ingat, menggubah dasar. Dia bukan gubah undang-undang sebab gubah undang-undang adalah badan perundangan. Dia gubah dasar bagi bahagian dia saja, untuk part dia je. Kan? Kemudian apa lagi yang dia di peringkat negeri pula? Di peringkat negeri, dia ni kalau kita lihat ni yang menjalankan pentadbiran di peringkat negeri adalah Majlis Mesyuarat
kerajaan negeri yang diketuai oleh sultan. Kalau kita nak tamat Makkah kan. So jawapan yang lain ni diketuai oleh sultan. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ni diketuai oleh sultan. Kan di Sabah dengan Sarawak pula dia tak panggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, dia panggil Kabinet Negeri untuk Sarawak dan Sabah. Kan okey, selesai kat situ. Kalau kehakiman kita akan ingat ketua hakim negara sebagai ketua. Untuk kehakiman tugas dia apa tadi? Sama ada laksana perundangan negara. Laksana undang-undang negara. Dah rapat dah kat situ. Apa lagi tugas dia yang lain? Dia mengadili apa? Dia mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat dan juga konflik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dah cukup kat situ. Kalau kamu boleh ingat 4 ni sebenarnya kamu dah dapat cover lah sebenarnya. Bahagian yang kedua untuk bab 3 ni yang tak ada di dalam modul ni iaitu tak disentuh pun mengenai amalan demokrasi dan juga pengasingan kuasa. Bagi cikgu untuk pengasingan kuasa ni juga sebenarnya penting. Contoh mahkamah ni kalau kita nak kata mahkamah apa yang kita ada? Kita ada mahkamah atasan dengan mahkamah rendah. Kalau kat bawah ni so kita ceritalah kat sini ada mahkamah atasan, satu lagi adalah mahkamah rendah. So mahkamah atasan contohnya apa? Mungkin kamu kata contoh seperti apa? Mahkamah apa? Contohnya mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan. Itu mahkamah atasan. Mahkamah rendah ni apa? Mahkamah session je. Kamu tak cerita semua pun tapi kamu just bagi satu je mahkamah pun boleh. Dia ada juga mahkamah khas. Contoh seperti mahkamah apa? Mahkamah tentera. Contoh itu adalah mahkamah khas. Itu poin-poin berada di bawah dia lagi lah. Tapi cikgu just bagi 444 ni. Anggaran lah dalam 444 supaya kamu boleh cover sikit, kamu tahu mengenai 3 badan utama yang melibatkan pengasingan kuasa yang berlaku di dalam negara kita. Okey, jadi itu ada soalan nak tanya kepada cikgu untuk kita dah selesai pun bab 3 sebenarnya. Bab 3 ni sebenarnya dia panjang sikit kalau berbanding dengan bab 2 tadi. Tapi satu bahagian, satu part tu dia tak keluarkan kan. Itu yang nampak cikgu buat jugalah untuk ketiga-tiga bahagian ni. Okay, so cikgu harap kamu faham apa yang cikgu bincangkan hari ini dan juga untuk soalan kebat kan. Jadi kamu sediakanlah stok jawapan-jawapan kebat untuk setiap bab untuk ambil kepentingan dan juga langkah. Soalan biasanya dia akan pergi kepada 2 je. Kamu kena pasti soalan tersebut, adakah soalan tersebut kalau ditanya relevan ke, dia tanya mengenai kepentingan ke, dia tanya sejauh manakah, contoh sejauh manakah sistem pengasingan kuasa dapat menjamin kedaulatan negara kita. Maksudnya dia nak kepentingan pengasingan kuasa. Kalau soalan tentang kepentingan pengasingan kuasa, so kita katalah kat sini dapat menjamin kedaulatan tu dah ada sebagai soalan, jangan kita ambil lagi. Jadi untuk menjamin keamanan, kestabilan, melicikkan pentadbiran, menjadikan kita kata apa, mengelak daripada berlakunya huru-hara, menyebabkan kepuasan hati di kalangan rakyat, menjamin keselamatan negara. Itu antara jawapan-jawapan yang kita boleh masukkan dekat sini. Malah kamu boleh curi poin daripada kepentingan perlembagaan, kita boleh kaitkan dengan kehakiman kat sini juga. Kita boleh kaitkan. Kan kalau kita tengok sendiri, kalau bahagian perundangan, apa yang ada kat situ kita kata dapat menjamin kedaulatan negara atau menjamin perlembagaan negara kita, itu pun boleh juga. Jadi itu yang dapat cikgu simpulkan kat situ untuk kedua-dua bab ni. Jadi ingat cuba bolok sebanyak mungkin soalan untuk berkaitan mengenai soalan kebat. Jangan tinggalkan kebat. Kebat ni bagi cikgu, kamu mulakan dulu dengan draft jawapan. Draft dulu jawapan kamu. Soalan kebat je. Kalau soalan esei yang melibatkan fakta, tak ada masalah sebab benda tu kita dah hafal. Ada dalam kepala kita. Tapi kalau soalan yang berkaitan mengenai soalan kebat, kamu draft dulu jawapan, tengok berapa markah, kamu draft dulu jawapan kamu. Ambillah 2-3 minit, draft jawapan. Lepas tu baru kamu dah selesai draft jawapan, dalam 3 minit kamu dah draft jawapan, baru kamu tulis jawapan kamu. Sebab dekat sini kamu dah kontrol berapa markah yang kamu nak bagi, tidak berlaku ulangan dan mungkin kamu boleh bagi 2 atau 3 poin yang lebih supaya dapat backup in case apa-apa yang tak kena dekat jawapan kamu kat atas. Jadi itu
yang dapat cikgu kongsikan pada malam ni, insyaAllah kita akan buat kelas esok. Cikgu tengok macam mana, sebelah siang kalau tak ada apa-apa. Cikgu akan buat sebelah siang esok ke apa. Ataupun kalau cikgu ada hal sebelah siang, mungkin sebelah malam. Sebelah malam tu confirm cikgu akan buat kelas dengan kamu. Cuma sebelah siang, cikgu tak pasti. Tengok pada keadaan macam mana. Sebab cikgu juga ada urusan lain yang cikgu kena settlekan esok. Kalau sempat cikgu buat. Kalau tak sempat kita hanya buat kelas sebelah malam sahaja. Okey, jadi kita berhenti dahulu kat sini. Jika dah tak ada apa-apa soalan yang nak ditanya, insyaAllah kita jumpa lagi pada next kelas kita yang cikgu akan maklumkan dalam grup Telegram nanti. Okey, terima kasih semua sebab hadir pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu. Cikgu. Terima kasih ya. Cikgu. Sama. Selamat malam, Cikgu. Selamat malam.